Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan teruskan sesi PDPR kita pada minggu ini dan kita akan masuk kepada subtopik yang baru iaitu 5.3. Kita akan lihat reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi awal terhadap gagasan Malaysia setelah Tengku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961, pembentukan Malaysia telah menerima pelbagai reaksi. Ada pihak yang menerima dan juga ada pihak yang menentang. Reaksi ini kita dapat lihat daripada tempatan dan juga negara-negara jiran. Kalau kita lihat pada slide ini, reaksi tempatan diterima daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Brunei. Ada 5 kesemuanya. Dan manakala reaksi daripada negara jiran terdiri daripada Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Ada 3. Okey, kita lihat dulu reaksi tempatan yang 5 tadi. Okey, kita lihat di Persekutuan Tanah Melayu. Okay, di Persekutuan Tanah Melayu, sambutan untuk pembentukan Malaysia ini mendapat sambutan yang baik daripada penduduk tempatan dan juga parti politik. Okay, ada 2 di situ, mendapat sambutan baik daripada penduduk tempatan dan juga parti politik. Okay, kemudian kita lihat di Sabah. Okay, di Sabah ada pihak yang menentang, ada pihak yang menyokong dan ada pihak yang pada awalnya menentang kemudian menyokong. Okay, kita lihat dulu pihak yang menyokong pembentukan Malaysia terdiri daripada Parti Berjasa, Parti Panas dan juga Parti Persaka. Manakala parti yang menentang terdiri daripada SUPP yang dipimpin oleh Ong Kin Hui dan Parti SNAP yang dipimpin oleh Stephen Kalong Ningkan. Walau bagaimanapun, parti SNAP ini kemudian menyokong pembentukan Malaysia. Okay, dan pada bulan Oktober 1962, parti SNAP, Panas, Berjasa, SCA dan Persaka telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak untuk menyokong pembentukan Malaysia. Okay, gabungan parti politik yang bersetuju dengan pembentukan Malaysia ini dinamakan dengan Sarawak Alliance pada Januari 1963. Okay, kita lihat di Sabah. Okay, di Sabah pada peringkat awalnya penduduk Sabah berasa curiga dan juga bimbang. Okay, sebab apa mereka berasa curiga dan bimbang? Kerana pada ketika itu Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan dan juga sistem perkhidmatan awam mereka semakin baik. Penduduk juga bebas menjalankan kegiatan harian mereka dan adanya pasukan tentera British untuk menjamin keselamatan mereka. Okey, disebabkan itu mereka berpendapat bahawa tiada keperluan untuk bergabung. Okey. Kita lihat di Sabah ada juga pihak yang menyokong pembentukan Malaysia, ada juga pihak yang menentang. Okey, pihak yang menyokong terdiri daripada UMCO, USNO, PASOK Momogun dan Sabah Chinese Association. Okey, kemudian adanya Sabah Alliance yang ditubuhkan pada bulan Oktober 1962 di mana merupakan gabungan parti yang terdiri daripada UMCO, USNO, United PASOK Momogun, Democratic Party dan juga Sabah Indian Congress. Okay, kita lihat pula pihak yang menentang pembentukan Malaysia di Sabah. Kebanyakan penduduk di Sabah menganggap tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan juga Filipina. Dan mereka juga mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah diamalkan di Singapura dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Pada masa yang sama, jarak di antara Sarawak dan juga Sabah dengan Kuala Lumpur juga menimbulkan masalah.
Disebabkan oleh kebimbangan-kebimbangan tersebut, maka para pemimpin di Borneo telah membentuk Barisan Bersatu pada 9 Ogos 1961 untuk mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Barisan Bersatu ini dianggotai oleh Ong Keng Hui, kemudian A.M. Azahari daripada Parti Rakyat Brunei, kemudian Donald Stephen daripada Parti UNCOR. Walau bagaimanapun, UNCOR kemudian menyokong pembentukan Malaysia. Kita lihat di Singapura. Sama juga macam di Sabah dan juga Sarawak. Ada pihak yang menyokong dan ada pihak yang menentang. Kita lihat dulu pihak yang menyokong pembentukan Malaysia di Singapura. Pihak yang menyokong ialah Parti People Action Party, PAP, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Juga menyokong ialah golongan pedagang. Kenapa golongan pedagang ini menyokong pembentukan Malaysia? Kerana ini akan membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Selain itu, terdapat juga parti lain seperti Parti Buruh Singapura bersetuju dan menganggap gabungan ini bersetuju, walaupun pada hakikatnya gabungan ini adalah suatu usaha yang sukar dilaksanakan. Pihak yang menentang di Singapura ada dua, iaitu Parti Rakyat Singapura dan Barisan Sosialis. Kenapa Barisan Sosialis ni menentang? Kerana menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu penjajahan baru dan mereka mencadangkan agar pandangan rakyat diperolehi sebelum Singapura menyertai Malaysia. Kita lihat di Brunei. Di Brunei, pihak yang menyokong ialah Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Kemudian rakyat Brunei juga pada peringkat awalnya berminat untuk menyertai gabungan ini. Namun begitu, mereka minta agar mereka inginkan mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pihak yang menentang. Pihak yang menentang terdiri daripada Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh A.M. Azahari. Kenapa A.M. Azahari ni menentang pembentukan Malaysia? Kerana dia mempunyai cadangan untuk menggabungkan Brunei, Sarawak dan juga Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Dan beliau juga menganggap bahawa pembentukan Malaysia merupakan satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh agar dapat terus menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Selain itu, mereka juga khawatir Brunei akan kehilangan sebahagian besar kekayaan sekiranya mereka menyertai penggabungan ini. Kemudian kita akan lihat ini adalah reaksi daripada negara luar, iaitu Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Sama macam reaksi tempatan, ada juga pihak yang menentang, ada juga pihak yang menyokong. Kita lihat dulu di Indonesia. Di Indonesia pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia, kerajaan Indonesia tidak menentang. Dr. Muhammad Hatta, iaitu Naib Presiden Indonesia, dan Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Manakala di Filipina, mereka menentang pembentukan Malaysia kerana menuntut wilayah Sabah. Walau bagaimanapun, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menyatakan bahawa tuntutan itu adalah di bawah urusan kerajaan British. Manakala di Thailand, kerajaan Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia dan menganggap pembentukan Malaysia akan memperkuatkan lagi usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Itu sahaja untuk tajuk 5.3, reaksi yang diterima daripada tempatan dan juga negara jiran. Reaksi daripada tempatan ada 5 buah negeri pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei. Manakala negara jiran ada 3, iaitu Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Sebagai kesimpulannya, pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada penduduk tempatan dan juga negara jiran. Walau bagaimanapun terdapat penentangan, pembentukan ini tetap diteruskan demi kebaikan rakyat. Seperti biasa,
Sebelum saya mengakhiri sesi PDPR, saya dah sediakan latihan berbentuk struktur. Saya minta kamu untuk siapkan dulu jawapan bagi soalan ini dan kita akan bincangkan pada kelas Google Meet yang akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.